المؤمنات أينما كانوا في المشارق الأرض لا مغارب عن الله ينفعنا من بركة وأسراره وعلومه ونفاته في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بالتحية الإسلام سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Alhamdulillah, segala puja dan puji yang tertentu dirafa'kan bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan takluk sekalian alam. Dialah Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benar sembah, dan Dia jugalah Tuhan yang telah menciptakan kita, yang pada asalnya daripada setitik air yang tidak bererti dinamakan ia sebagai maning, lalu disimpan dalam sebuah empangan yang kukuh dinamakan ia sebagai rahim ibu. Dalam tempoh dan waktu yang ditetapkan, maka lahirlah kita ke dunia ini diiringi dengan nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah taala. Malam mulia ini dapat kita bertemu lagi dalam pembahasan kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullahu taala anhu, dan kita sambung lagi pada perbahasan mana Jinan kita tanggung. Surat 2. Yang lepas muka surat 6 dah Ji. Syarat rukun-rukun solat dah. 6 Boleh saya dapat satu Ajinan? Yang mana tu? Perkara yang A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siri yang lalu telah kita membahaskan tentang perkara-perkara yang berkaitan tentang tak boleh dilakukan ataupun tidak boleh dilaksanakan ketika mana kita ketiadaan wudu. Nawafidul wudu arba'a asya' ataupun minta maaf, pada siri lalu kita telah bahas iaitu perkara-perkara yang membatalkan wudu. Perkara-perkara yang membatalkan wudu. Maka hari ini kita sambung lagi pada fasal yang seterusnya, iaitulah berkaitan tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perkara yang haram dilakukan ketika ketiadaan wudu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa bi'ulumihi fi kitabihi wa nafa'ani fid dharainil amin. Bagi mereka yang menggunakan kitab asal, iaitu inilah kitab Safinatun Najah fi ilmul fiqh, itu pada muka surat 6 baris yang keempat, baris yang ketiga, minta maaf, 2 dan ketiga, masya-Allah. Adapun yang menggunakan kitab tebal ini pada muka surat 149. Man intaqadal wudu, kata pengarang kitab rahimahullah taala, man intaqadal wudu'uhu haruma alaihi arba'atun asya.
as-salawatu wat-tawafu wa massul mushafi wa hamluhu wa yahrumu ala junubin. Terlebih itu. Baik. Man intaqada wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya'. As-salatu wat-tawafu wal masul mushafi wa hamluhu. Dan kita sedia maklum perkara sesiapa yang telah batal wuduknya diharamkan ke atasnya melakukan 4 perkara. Yang pertama salat, yang kedua tawaf, yang ketiga memegang mushaful Quran, dan yang keempat membawa mushaf Al-Quran. Ini tak boleh. Jadi mana 4 benda, kalau tak ada wuduk 4 benda ni tak boleh dilakukan. Apa dia? Pertama salat. Jadi ini perkara yang dilakukan bagi orang yang berhadas kecil. Apa makna hadas kecil? Ialah keadaan diri seseorang itu yang ketiadaan ataupun kehilangan wuduk. Cara menyucikan hadas kecil ini bagaimana? Sedia maklum dengan cara ambil wuduk balik. Ambil wuduk itu ialah barang yang mengembalikan haknya hadas kecil tadi, bersih dia. Jadi apa yang tak boleh berlaku apa benda yang tak boleh berlaku kalau kita dalam keadaan hadas kecil? Ini dia yang pertama, solat. Solat tidak boleh kita lakukan kerana apa? Kerana ketiadaan wuduk di situ. Jadi sesiapa yang telah batal wuduknya, maksudnya orang yang batal wuduk ni asalnya dia ada wuduk, kemudian dia telah berlaku 4 perkara yang kita bahas dulu. Apa dia? Keluar sesuatu daripada 2 jalan, kemudian duduk yang tidak tamkin punggungnya, ataupun gila, yang kita telah bahaskan pada siri yang lalu. Ataupun memang orang tu tak ada wuduk, dia tak ambil wuduk lagi. Jadi 4 benda ni dia tak boleh lakukan kerana ketiadaan wuduk. Yang pertama apa dia? Bukan tak boleh ayanda, tapi hukumnya haram dia buat benda ni. Haram. Apa dia yang pertama? Iaitulah yang pertama solat. Solat dia tak boleh. Tak kira apa jenis solat, solat wajib ke, solat jamaah ke, solat sunat ke, maka tidak boleh dia itu mendirikan solat tersebut. Termasuk juga solat jenazah. Mari berlari-lari datang orang mati dan nak sembahyang ni, masya-Allah, nak sembahyangkan orang mati, dia pun sampai tak ada wuduk, gegah. Terus Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, bighairil wuduk, dalam ketiadaan wuduk, tiada padanya itu tadi wuduk, maka haramlah kelakuannya itu tadi. Kata guru kita, kalaulah ada orang itu mendirikan solat itu tadi dengan ketiadaan wuduk dengan sengaja, mana memang sengaja tak nak duduk, aku tak nak ada wuduk, aku nak sembahyang aja, masya-Allah, itu dia telah menghina agamanya. Andai kata memang niatnya untuk menghina agamanya, kafirlah ia. Sampai begitu sekali, masya-Allah, kerana dia berniat untuk menghina agamanya. Itu sebab perihal wuduk ni sangat penting. Bukan maknanya dia terlupa. Ada orang dia sembahyang tapi terlupa, aku tak wuduk tadi ya, kata, itu lain. Ini cerita memang dia ingat dia ni tak ada wuduk, sengaja tak ada wuduk dan datang sembahyang untuk menghina akan sembahyang tadi kerana ketiadaan wuduk, maka hukumnya haram yang demikian rupa itu tadi. Sama ada solat fardu, solat sunat, solat jenazah, hatta ini biasa kita tengok masya-Allah, sujud tilawah, sujud syukur atau khutbah Jumaat. Saya syarah ni dulu. Kalau sembahyang fardu kita tahu dah mesti kena ada wuduk. Sembahyang sunat mesti ada wuduk. Sembahyang jenazah mesti ada wuduk. Sunat sujud tilawah mesti ada wuduk kerana nak pegang Quran. Ada satu perihal yang sering kali dan acap kali berlaku di dalam negara kita, iaitu sujud syukur. Masya-Allah. Sujud syukur ni bukan nampak kita ni pakai sujud aja. Pertandingan bola sepak ini dimenangi oleh pasukan A, kata dia, masya-Allah, sujud syukur dengan seluar pendek, sujud syukur semua, masya-Allah, tabarakallah taala anhu, bi ghairil wuduk, tak ada wuduk.
Maka tak boleh yang demikian rupa. Ini disebut dalam kitab Kasyifatus Suja' ataupun Kasyfus Suja' pada muka surat 50. Masya-Allah sebut tak boleh yang demikian rupa melainkan ia berkehendak kepada wuduk. Dan lagi apa dia? Iaitu khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat juga berkehendak ia kepada wuduk. Itu sebab ada beberapa tertib daripada orang yang membaca khutbah. Masya-Allah. Ketika dia baca khutbah, terbatal wuduknya di atas mimbar tadi. Bagaimana hal keadaan? Itu yang kita kena ingat balik ataupun yang pernah kita perbahaskan dahulu, sama ada dia turun untuk ambil wuduk semula ataupun ada badal yang akan menggantikan dia untuk membacakan khutbah tadi. Ini yang pertama, perkara yang diharamkan atas orang yang tidak ada wuduk ataupun batal wuduk. Dia ada wuduk tapi dia batal. Batal bagaimana cara batal? Empat perkara yang lalu telah kita perbahaskan, iaitulah kata pengarang kita rahimahullah taala, apa dia? An-nawaqidul wudu' arba'atu asya'. Al-awwalun kharijun min ihdan sabilaini min al-qubuli wad-duburi. Ar-rih aw ghairuhu illa al-mani. Keluar sesuatu daripada dua jalan, iaitu daripada kubul ataupun dubur, kemaluan depan dan belakang, sama ada rehun angin ataupun selain daripadanya, illal maniyyi, kecuali air mani. Yang kedua, asani zawalul aql bin naumi aw ghairihi ila naumin qa'idul mumakkini maq'adatu minal ardi. Yang kedua, zawalul aql, hilang akal, binaumi, dengan tidur ataupun dengan cara yang lain daripadanya, kecuali tidur yang qa'idin, tetap punggungnya itu tadi, qa'idin mumakkin, iaitu tetap punggungnya ataupun tetap tulang punggungnya itu tadi ke atas bumi, mana di lantainya. Dan yang ketiga, iaitulah iltiqa'u basyaratain rajulin aw imra'atain kabiraini ajnabiyaini min ghairin ha'ilin, iaitu bertemu kulit ataupun bersentuhan kulit di antara dua laki-laki ataupun bersentuhan kulit. Ittiqa'u basyaratain ar-rajulin, bertemu kulit laki-laki, wa imra'atin, dan juga perempuan, kabiraini, yang keduanya itu besar, ajnabiyaini, yang keduanya itu asing, yakni boleh bernikah, min ghairin ha'il, dengan tiada berlapik, atau ha'il ni dinding, tiada batasan ataupun tiada lapikan daripadanya. Yang keempat, mashul kubul adami au halaqati, yang keempat menyentuh kubul, iaitu kemaluan anak Adam, ataupun halaqah. Halaqah ni itu tadi, halaqati dubur, iaitu pada kawasan keliling tempat keluar najis di dubur tadi. Bil batnil kaffi, dengan batni, perut tapak tangan, al kaffi ni Arab sebut kaffin, au butunil asabi', ataupun butunil asabi', ni perut anak jari. Masya-Allah. Min manin taqada, dan juga kita tahu haram bagi seseorang itu yang tiada wuduk dengan melakukan yang demikian rupa. Pertamanya solat, jadi tak ada wuduk, solat tak boleh. Yang kedua, apa yang tak boleh kerana ketiadaan solat? Ketiadaan wuduk. Ketiadaan solat pelik bunyi ni, masya-Allah. Ketiadaan wuduk. Yang kedua, tawaf. Kenapa tawaf tidak boleh dilakukan, haram dilakukan kerana ketiadaan wuduk? Kerana diqiyaskan seperti dengan hukum solat. Itu barang-barang yang ibadah, masya-Allah, barang ibadah, qiyas ia terhadap solat, masya-Allah. Baik. Yang ketiga iaitu haram bagi seseorang yang tidak ada wuduk memegang mushaful Quran. Mushaf Quran tak boleh pegang. Dan dobek kata guru kita termasuk memegang kulit mushaf yang bersambung dengannya. Katalah ini mushaf, masya-Allah, ada mushaf satu, kemudian kita nak bagi kemas mushaf tu, kita nak bagi cantik mushaf tu tadi, kita pun balut dengan kulit kambing. Kita buh kulit kambing dekat situ, lipat dia, gulung, bagi kemas, kata orang, jadi kulit Quran tu cantik, masya-Allah. Jadi pada saat ketika itu mulialah kulit kambing itu tadi disebabkan Al-Quran tadi. Jadi orang yang tak ada wuduk tak boleh pegang akan kulit tadi. Kenapa? Kulit tadi telah bersatu dengan Quran tadi. Dia lain dengan kain ni.
Kalau kain ni dia ada Quran jatuh, orang ni tak ada wuduk, dia ambil kain, dia pegang lagu tu, insya-Allah. Ini kain ni terpisah daripada Quran. Dia bukan barang yang lekat dengan Quran. Yang cerita sekarang ni barang yang lekat dengan Quran tu. Dia dah jadi hak milik Quran. Kalau orang pegang kulit tu, orang kata ini kulit kitab Quran, kata masya-Allah. Oh, memang dah dinasabkan ataupun telah dapatkan dia jadi keluarga Quran tu tadi. Ni dia kulit kambing tadi. Hatta pada memegangnya itu juga tak boleh, melainkan dengan ada wudu. Sekarang permasalahannya, ini yang kami tanyakan kepada guru mulia kami Datin Hajjah Khamudah bin Datuk Haji Ghazali Bagan Datuk, insya-Allah tabarakallah taala anhu, berkaitan tentang mashul mushaf, tentang memegang mushaf. Masya-Allah, saya ingat waktu tu kami tengah kelas Nahul Wadih, tak salah saya, pengajian Nahul Wadih, masya-Allah. Waktu tu tanya tentang pegang kitab, masya-Allah. Dia kata, saya tanya bagaimana yang dikategorikan sebagai tafsir, masya-Allah. Karena orang kata tak apa pegang ni tafsir, boleh pegang tak ada wuduk, masya-Allah. Dia kena tahu berbeza di antara tafsir dan terjemahan. Terjemahan Quran apa dia, tafsir apa dia, masya-Allah. Yang dimasukkan tafsir itu ialah apabila kalimat lain daripada Al-Quran itu lebih banyak daripada ayat Quran. Tu maknanya itu tafsir. Adapun kalau ini ayat Quran, ini terjemahan, ini ayat Quran, ini terjemahan, ini ayat Quran, itu namanya terjemahan. Kalau beli mana-mana kitab Quran kat kedai, masya-Allah, dia akan tulis Al-Quran dan terjemahannya. Dia tulis itu, dia bukan Al-Quran dan tafsir. Masya-Allah. Tafsir ialah tafsir, terjemahan ialah terjemahan. Terjemahan ini adalah alih bahasa. Masya-Allah. Jadi kalaulah kalimat itu menyamai dengan kalimat Al-Quran banyaknya, maka ia juga haram dipegang kalau tak ada wuduk, insya-Allah. Tetapi bagi tafsir, maka perbuatan itu adalah dicela. Walaupun kata boleh, kata boleh, tapi makruh. Makruh yang dicela kerana perbuatan tersebut tadi adalah memegang kepada suatu perkara yang dalamnya ada perkara suci. Soalan gitu kan, maksudnya Quran. Kita dah tahu tafsir itu, tafsir cerita tentang apa yang ada dalam Quran. Barang tu barang suci. Sebolehnya kita menghargai ataupun berwaspada dalam memegang suatu perkara yang berkaitan dengan Al-Quran. Ini dia, masya-Allah. Jadi itu sebab perkara yang ketiga haram dilakukan kerana ketiadaan wuduk, iaitu memegang mushaf, termasuklah dengan kulitnya sekali tadi. Baik, ada permasalahan tentang mushaf. Yang pertama, jika terjemahan atau tafsir lebih banyak daripada ayat Al-Quran, boleh memegangnya. Jadi maknanya kalau terjemahan itu ataupun tafsir tu lebih banyak wordnya ataupun kalimatnya atau perkataannya yang menerangkan tentang ayat Quran tadi, maka boleh. Saya dah sebut tadi boleh, tapi kata guru kita, perbuatan ni tak elok, insya-Allah Taala. Kalau dapat dielakkan, cuba elak. Ini kata darurat lah, kita tengok ada Quran jatuh, nak pegang untuk selamatkan, itu baik. Tapi kalau kata nak baca ke, nak apa ke, afdal ambil wuduk dulu. Kita pun rasa tenang, kita pun rasa elok, nak baca pun seronok, kata orang, masya-Allah. Jadi ambillah wuduk. Yang kedua, orang yang tidak berwuduk haram menyentuh Al-Quran yang ditulis dengan huruf selain Arab, kerana ia termasuk mushaf. Walaupun kan ada jenis minta mana, ada jenis hari ini kita tengok Quran ataupun selalunya surah Yasin kita jumpa. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Biasa kita baca daripada kanan ke kiri, tapi ini kitab punya yang baru ni dia tulis kiri ke kanan. Kenapa? Rumi. Ada orang tak boleh baca Arab ataupun ada orang tak boleh baca Jawi, ada terjemahan bahasa Melayu ataupun dialihkan ke dalam bahasa Melayu. Insya-Allah. Yasin wal Q tu Quranul Hakim. Maknanya alih bahasa. Kata guru mulia kita, orang yang tidak berwuduk haram menyentuh Al-Quran yang ditulis dengan huruf selain Arab, kerana ia termasuk dalam mushaf. Maknanya tak boleh pegang juga. Walaupun ni 100% satu ketul huruf Arab pun tak ada dalam ni, kata. Satu ketul huruf Arab pun tak ada. Bolehkah kita nak pegang ni? Tak boleh juga, kerana itu bukan menunjukkan bahasa asing. Dia tetap juga bahasa Al-Quran. Tak boleh. Yang ketiga, boleh menyentuh azimat
cincin atau duit yang ada ayat Al-Quran. Potongan ada setengah orang, masya-Allah, dia nampak ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, keratan tu jatuh ke tanah, insya-Allah. Jadi dia langsung cepat-cepat ambil kerana nak memuliakan nama Bismillahirrahmanirrahim tadi. Tanpa ada wuduk, boleh? Boleh. Masya-Allah taala. Yang itu boleh. Kenapa? Hal keadaan darurah tadi. Masya-Allah. Ataupun dia pakai cincin, kan ada sekarang ni banyak orang pakai cincin yang ada wafak dia tu, dia tulis apa nama, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Macam-macam lah. Ini zaman-zaman sekarang ni macam-macam teknologi, macam-macam idea nak buat. Masya-Allah taala. Macam-macam idea ada. Jadi pada ketika itu, apakah boleh dia memakai cincin yang tersebut? Boleh dia pakai. Kerana apa? Kerana itu tidak termasuk dalam kategori mushaf untuk barang baca. Insya-Allah taala, ni kata guru kita yang mulia. Ataupun ada orang tulis atas duit. Ini ada perangai-perangai juga orang, masya-Allah, konon kata buat ibu duit, bapa duit, mak duit, semualah, masya-Allah. Dia tulis ambil ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yarzuqhu min haitsu la nahtasib. Tulis dekat ayat, dekat duit RM1. Kamu simpan dalam dompet. Ini ibu duit katanya, masya-Allah. Ni ibu duit, nanti ibu duit ni beranak keluar anak duit banyak dalam dompet, masya-Allah. Memanglah rezeki daripada Allah Taala, tapi dengan adanya usaha, masya-Allah. Aku dah ada ibu duit, aku tak payah bekerja kata dia, duduk di rumah aja, nanti duit beranak dalam dompet, masya-Allah. Allah, dia faham lagu tu lah, masya-Allah. Ya Rahman Rahim. Jadi orang yang pegang duit tu tadi ada kalimah nama-nama ataupun kalimah ayat-ayat Quran tadi, boleh kerana dia tidak lengkap mushaf ataupun dia tidak menyeluruh daripada ayat yang dikehendaki. Baik. Ataupun kiasan zaman moden ni yang biasa kita jumpa, apa dia? Bolehkah memegang atau membawa telefon bimbit, handphone atau komputer ataupun tab yang mempunyai program tulisan ayat-ayat Al-Quran? Masya-Allah. Jadi hukumnya boleh. Masya-Allah. Begitu hal keadaan, pernah orang tanya, Ustaz, dalam telefon saya ni ada mushaf Al-Quran, ada Pro Muslim, ada apa lagi program dia tu? Demi apps tu, masya-Allah. Banyak jenis lah, masya-Allah, banyak jenis. Masya-Allah. Sekarang ni saya masuk tandas, boleh tak bawa masuk telefon? Yakin ke kalau telefon kita letak di luar tandas selamat dia di situ? Tanya itu dulu. Allah Taala no. Kalau tandas bawa masuk, kalau saya kata tak boleh, dia letak di luar, yakin tak telefon tu ada di situ lagi lepas ni? Masya-Allah. Jadi maknanya ini bila dirujuk pada ulama azhar, kata mereka, selama mana aplikasi Quran tu tidak dibuka, ya, maknanya dia bukan tengah baca Quran ni, aplikasi tak ada, aplikasi tu duduk dalam kolom dia saja, boleh dibawa masuk, tak ada masalah, masya-Allah. Ini time nak masuk tanda baru nak buka Quran, itu haram, tak boleh buat macam tu, masya-Allah. Jadi dia kena tutup aplikasi tadi, tutup. Begitu juga orang pakai cincin. Sekarang ada trend orang pakai cincin Allah, Rasul Muhammad, masya-Allah taala, ataupun ada yang pakai batu akik ada nama Allah lah sebagainya. Dan ala kulli hal, bila dia nak masuk tandas, bagaimana hal keadaannya? Dia tanggalkan cincinnya, simpan dalam poketnya, Allah Taala, ataupun simpan di satu tempat yang lain untuk masuk. Katalah darurat memang nak masuk tandas, tak ada muka cincin, maka dia buka, simpan dalam poket. Kebetulan dia pergi pakai baju pagoda, kain plekat, Allah Taala, tak ada poket, insya-Allah. Dia nak masukkan dalam gulungannya tu tadi. Ustaz, masuk tandas kejap lagi buka kain juga, Ustaz. Mau cicir kat apa cincin tu nanti? Jadi macam mana kata guru kami yang mulia, iaitu cincin tadi dibalikkan ke bawah, pegang tutup. Ini antaranya. Ini kata orang hati-hati pakai cincin nak menulis macam-macam. Baik letak batu biasa cantik begitu. Alhamdulillah ada orang yang beramal. Kita tidaklah mengatakan yang demikian rupa, tetapi mereka orang yang bertanggungjawab atas nama yang dibawa tadi tu. Kita orang bertanggungjawab, dia kena teliti atas barang yang dia bawa, insya-Allah. Baik. Yang ketiga, jika CD ataupun pendrive atau telefon bimbit yang ada Al-Quran yang lengkap di dalamnya, boleh juga dipegang. Pendrive, orang pegang pendrive, nampak tak ayat Quran tu? Tak nampak, melainkan kalau dah dicucuk di komputer baru dia boleh keluar. Jadi boleh tak pegang? Boleh, kerana barang tu tak zahir, tak nampak di mata, tak zahir, dia benda yang tersembunyi. Dan yang seterusnya, papan putih atau papan hitam atau dinding yang ditulis ayat Quran tidak boleh disentuh tanpa wuduk. Tak boleh. Di dinding ni kan, katalah kita pergi masjid, sekarang masjid-masjid baru ni, masya-Allah. Kalau sini masjid baru yang mana lagi ni? Masjid Taqwa tu yang terbaru ni, masya-Allah taala. Depan dia kan dah tulis dah ayat-ayat Quran, surah An-Nas, surah Al-Falaq, surah Al-Ikhlas, kemudian surah Al-Kafirun. Ada lengkap.
Maka boleh tak kita pergi pegang sentuh? Oi, cantik marble ni, kata Masya Allah. Dia memegang marble tu tadi. Boleh tak dia pegang tanpa wuduk? Tak boleh. InsyaAllah. Dia mesti ada wuduk baru dia boleh sentuh barang yang tadi. Ataupun cerita dulu. Kalau kita pergi ke penjara Pudu, Masya-Allah. Kan dulu ada bangunan dia tulis ayat Quran dinding dia tu kan, tu banduan akhir ni yang ilmu sihir punya, Masya-Allah. Boleh tak kita pergi pegang, usap suka-suka? Maka kata dalam kitab Al-Majmu' tidak boleh disentuh tanpa ada wuduk. Masya-Allah, tabarakallah taala. Kerana barang tadi barang zahir, memang nampak ayat Quran. Masya-Allah, tabarakallah taala. Terpapar dah, memang tulis dari situ, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ala kulli hal, ni pegang-pegang boleh? Tak boleh. Jadi menyentuh mushaf tidak boleh. Jadi itu sebab bila saya sebut tadi berkaitan tentang cincin. Kalau dia letak nama di cincin dan sebagainya, cincin ni kita kena tahu dia hari ni banyak trend. Ya, Masya-Allah tu. Ada yang pakai cincin di ibu jari, ada yang pakai cincin di jari telunjuk, ada yang pakai di jari tengah, insya-Allah tabarakallah taala. Ada yang jari manis, ada yang jari kelengking. Yang mana yang paling aula? Yang paling aula disebutkan sunat dipakai pada jari kelengking kanan atau kiri. Tak ada masalah. Kanan boleh, kiri boleh. Tapi yang sunat cerita ni apa? Jari kelengking. Masya-Allah taala. Pada jari kelengking itu tadi yang sunat, tetapi afdalnya jari kelengking sebelah kanan. Afdal kenapa? Kerana mendahulukan yang kanan. Tu dia, menganankan sesuatu. Itu yang terlebih afdal. Dan tambahan, kalau Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, jika memakai cincin, yang terbaiknya disengitkan sedikit matanya. Masya-Allah. Jadi Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala kata sengitkan sikit. Ala kulli hal, pada Imam Ghazali kata balikkan matanya ke bawah. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala disuruh pakai cincin, matanya ke bawah. Kenapa? Merendahkan diri, dia rasa ego. Korang pakai cincin cantik, masya-Allah ta'ala, tunjuk korang cincin cantik ni, masya-Allah, masya-Allah. Tapi kalau balik tu tawaduk rasanya, seakan begitu. Tetapi Imam An-Nawawi kata dimerengkan sedikit memadai bagi yang demikian rupa. Itu dia, tak boleh kita memegang Al-Quran, apatah lagi untuk membawanya. Jadi perkara yang haram atas 4 perkara untuk orang yang tak ada wuduk. Pertama salat, kedua tawaf, ketiga memegang Al-Quran, yang keempat hamalah. Itu apa? Peluk, bawa, pikul, itu tak boleh kalau tak ada wuduk. Masya-Allah. Jadi yang demikian rupa, ada salah tak kalau tak ada wuduk baca Quran? Masya-Allah. Bagi orang yang hafal Quran tak ada masalah, baca saja. Ini cerita bab barang yang ada depan tu, mushaf tu yang kita nak pegang, yang kita nak pikul, yang itu tak boleh. Ini boleh rujuk dalam kita Al-Adabu Hamalatul Quran yang masya-Allah disebutkan oleh pengarang Al-Imam Nawawi rahimahullah taala radhiyallahu anhum ajma'in. Masya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi perkara yang haram dilakukan dalam keadaan junub. Kalau dia hadas besar, apa pula tak boleh buat pada siri yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع لكدر أنثى وذكر. اللهم افتح علينا فتوح العارفين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبي والصديق والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.